Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi bersama saya Hana Idamirah dalam rancangan Bual Bicara di bawah Studio Keadilan iaitu Kirana. Dan seperti biasa, kita akan ada tetamu-tetamu jemputan yang kita jemput ke studio Kirana ini, ke program Kirana ini dan untuk berbincang berkenaan dengan pelbagai topik. Dan untuk hari ini agak special sedikit sebab kita akan ada dua panel yang akan menemani saya di sini untuk bercakap berkenaan dengan isu stateless child. Apa isunya di sini? Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan jemput dua orang panel. Panel yang pertama merupakan seorang pengurus Borneo Comrade. Yang panel kedua ialah sukarelawan di sekolah alternatif yang diuruskan oleh Borneo Comrade. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin jemput ke studio sekarang saudara Yap Ziang dan juga saudari Wan Shakila. Silakan. Thank you for coming. Boleh makan-makan. Korang jangan segan-segan, boleh makan-makan sambil kita bercakap. So sebelum tu mungkin Shakila dan juga Yap boleh perkenalkan diri dan juga bagi tahulah dekat kita punya penonton apa itu Borneo Comrade, sejak bila ditubuhkan dan sebagainya. Terima kasih Hanani, terima kasih Studio Kirana menjemput, memberi ruang dan peluang. Akulah boleh? Aku Shakila, aku Wan Shakila Adila, bekerja sebagai pengurus Borneo Comrade. Jadi Borneo Comrade ni apa? Borneo Comrade ni adalah sebuah gerakan yang mahasiswa yang dimulakan oleh mahasiswa dan masih lagi oleh gerakan mahasiswa yang bertujuan untuk mengangkat advokasi daripada masyarakat kelas bawah yang mana gerakan kita gerak kerjanya adalah fokus kepada mengangkat keadilan sosial terutamanya daripada masyarakat kelas bawah khususnya di Sabah. Jadi kami bermula daripada mahasiswa zaman 2015-16 dulu dan sehinggalah ke sekarang. Dan ketika itu, ketika kami mahasiswa, kami banyak masuk ke kampung-kampung, membuat kerja-kerja lapangan, menganalisis. Kemudian kami dapati daripada banyak isu di Sabah khususnya isu keciciran pendidikan dalam kalangan anak-anak tanpa dokumen ataupun kalangan anak-anak tanpa negara sangat kritikal. Dan selepas beberapa tahun bergraduasi dan kita berfikir bahawa hal ini tidak boleh dibuat sentuh dan pergi ataupun touch and go. Jadi kita fikir kita kena buat secara serius, memandangkan ini adalah perjuangan yang panjang. Jadi apa yang kita buat selepas kita graduasi, kita masuk ke kampung-kampung, kita hantar aktivis tinggal di dalam komuniti, kita bina sekolah dalam komuniti dan dari situ bermulanya advokasi pendidikan sekolah alternatif. Itulah Borneo Comrade. So Yap macam mana boleh join Borneo Comrade ni? Sukarelawan kan? Sukarelawan, ya. Macam mana boleh join Borneo Comrade ni? Masa tu ada seorang member yang bagi tahu aku, rupanya dekat Sabah ada sebuah sekolah. Dan sekolah ni dia ajar budak-budak yang basically tak ada IC. So aku macam rupanya ada komuniti yang tak ada IC di Malaysia. Dan itu memang first time aku tahu ada komuniti yang tak ada IC dan ada sekolah yang fokus pada budak-budak yang tak ada IC. So lepas aku pergi, baru aku faham rupanya susah. Kehidupan orang yang tak ada IC memang susah. Tak boleh pergi ke sekolah yang formal, sekolah awam, tak boleh pergi ke hospital, klinik awam, tak boleh buka bank. Kita macam tak boleh buat semua benda tak boleh buat semua benda. Basically semua benda pun tak boleh buat. So dan satu lagi, kalau nak pergi ke daerah sebelah pun tak boleh. So itu memang kesusahan orang tanpa negara. Dan dia buat aku macam isu ini sangat-sangat penting. Walaupun pada masa tu bukan semua yang cakap pasal isu ini, tapi aku rasa isu ini harus ditekankan. Sebab ini adalah satu isu hak asasi manusia yang kerajaan harus selesaikan dan kita sebagai rakyat juga harus memberi prihatin kepada golongan rentan ini. Maksudnya start join daripada zaman student. Sekarang pun student lagi. Yang ni tahun lepas lah. Tahun lepas. Baru tahun lepas lah join. I see. Okay. So is it Borneo Comrade ni cuma berfokus kepada isu-isu kewarganegaraan sahaja ataupun dia ada lagi fokus-fokus lain? Ke macam mana? Oh tidak. Orang selalu sinonimkan Borneo Comrade dengan kerja stateless. Tapi sebenarnya apabila kita membuka sekolah ataupun membuka ruang pendidikan, gerak kerja itu lebih beyond daripada itu. Misalnya kita juga mengangkat pemberdayaan komuniti. Sebab daripada sekolah kita tahu wujudnya isu-isu sosial yang lain. Daripada sekolah kita tahu ada juga isu kemiskinan tegar yang berlaku. Daripada sekolah kita nampak adanya ruang di antara
yang lompong yang mana yang perlu dipenuhi ataupun ditambah baik oleh pihak-pihak mungkin pembuat dasar, terutamanya autoriti. Jadi selain daripada pendidikan, kita juga memfokuskan pemberdayaan komuniti, anak muda, belia dan juga berbalik kepada sejarah Borneo Comrade sehingga sekarang, terutamanya mahasiswa lah. Macam mana kita mengembalikan fungsi mahasiswa yang berada di universiti kepada masyarakat. I see. Okey. Saya berminat nak tahu sebenarnya daripada segi keahlian sebenarnya. Apa ada syarat-syarat tak macam mana nak masuk? Ke orang macam Yap je boleh masuk? Macam mana? So macam mana? Siapa kalau tiba-tiba ada orang yang berminat, sebab hari ni kita akan kupas lagi berkenaan dengan isu ni kan. So mungkin lepas daripada program ni ramai lagi macam best lah nak bawa isu ni kan, nak join. So macam mana? Ya, ada syarat ke? Ya, ada syarat ke? Aku rasa aku ingat. Aku pernah masa tu aku nak letak at Borneo Comrade dekat bio Instagram aku. Aku tanya Syakila, boleh letak tak? Syakila jawab, siapa-siapa boleh letak. Siapa-siapa boleh claim Borneo Comrade asalkan dia rasa dia sebahagian dari Borneo Comrade. Dan itulah kriteria keahlian Borneo Comrade. Tak perlu isi borang. Nama itu je, pakai nama itu. Tak perlu bagi IC. Menarik ni, first time saya dengar syarat keahlian NGO macam ni. Kalau rasa dia Borneo Comrade, dia Borneo Comrade. Sebenarnya betul. Boleh join jugalah. Maksudnya tapi kena jugalah join program terpulang. Cakap pasal ni terpulang, macam sebenarnya untuk pergi ke Sabah sendiri adalah satu peluang, sebelah kata privilege lah, sebab kos, masa, jarak kan untuk orang pergi berbakti di sana. Macam peluang yang tak semua orang punya. Tapi Borneo Comrade bertuah sebab kami didokong oleh rakan-rakan sukarelawan yang banyak membantu daripada belakang takbir. Misalnya contoh, jubah convocation pelajar kami dijahit sendiri oleh seorang saintis di universiti tempatan. Kami punya website dibuat oleh sukarelawan yang sebenarnya tengah menguruskan kelab bola sepak. Jadi macam kalau hanya ni nak sertai boleh saja. Asalkan merasakan sebahagian daripada perjuangan ini, merasakan ini boleh mendokong kepada gerak kerja Borneo Comrade, dipersilakan. I see. Begitu mudah. Jadi korang semua nanti kita akan promotekan lah macam mana nak join Borneo Comrade ni dan sebagainya. Okey. Jadi sebab tadi Syakila dan juga Yap sendiri ada banyak tekankan berkenaan dengan Sabah. Korang banyak buat kerja kat sana, nama pun Borneo kan. Tapi why Sabah? Ada sebab tak kenapa Sabah? Okey, berbalik pada sejarah lagi sebab saya kita member nak makan. Sorry. Okey, berbalik pada sejarah sebab kita bermula dengan mahasiswa pula dari UMS. Waktu itu Kelab Sastra Mahasiswa Karma dan juga Suara Mahasiswa UMS bergabung membentuklah Borneo Comrade. Jadi ketika itu kita lokal kan, jadi waktu itu kemampuan mahasiswa adalah di negeri Sabah. Kita masuk di kampung pun sebelah UMS, paling jauh pun dekat dekat Likas. Jadi kemampuan di Sabah, dan apabila kita menggali didokong oleh kajian-kajian jurnal-jurnal, memang pembuktian banyak bahawa isu orang tanpa dokumen, orang tanpa negara di Sabah ini sangat kritikal. Jadi dia macam align ataupun dia macam selari dengan apa yang kita tuntut. Sebab tu fokus kita di Sabah. Tapi seperti mana fungsi aku sendiri adalah orang Semenanjung, orang KL, adalah Yap pun dua-dua orang Semenanjung. Kat mana tinggal? Di Gombak. Ceras. Jadi fungsi orang Semenanjung macam kita adalah untuk menarik perhatian dan juga menarik isu yang tidak dipandang, yang orang tidak familiar ataupun tidak biasa dengan. Jadi itulah, mungkin dia nampak core di Sabah, tapi sebenarnya di Semenanjung fungsi kita lah untuk memberitahu isu ini. Dan kenapa Sabah walaupun kita dari Semenanjung kan, kalau kita faham isu stateless di Malaysia, kebanyakan orang stateless di Semenanjung biasanya dia individual case. Contoh mungkin mak bapak tak kahwin ataupun atas sebab-sebab dokumentasi lain. Tapi dekat Sabah kita akan nampak satu kampung stateless. Satu komuniti stateless. Dan contoh kalau kita nak buat sekolah alternatif di Semenanjung, susah kita nak cari pelajar sebab dia mungkin kampung ni seorang, kampung tu seorang, tapi dekat Sabah satu kampung stateless. So itu antara sebab lah. Sekarang ni saya rasa penonton pun dah jelas berkenaan dengan siapa sebenarnya Borneo Comrade ni dan kenapa
anda membawa topik berkenaan dengan stateless child ni di Sabah terutamanya. Tapi tak apa, selepas ini kita akan ada commercial break, dan lepas commercial break nanti kita akan korek dengan lebih mendalam berkenaan dengan isu stateless ni, sebab saya rasa penonton kita pun ramai lagi yang tak faham ataupun tak aware berkenaan dengan ni. Jadi kita berehat seketika sebab saya nak suruh Syakila makan, tadi dia tak sempat nak makan. Habiskan kek dia. Habiskan kek. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Okey, kembali lagi untuk segmen yang kedua, Kirana, dan masih lagi bersama dengan saya, Yap dan juga Syakila. Okey, jadi tadi kita dah dengar berkenaan dengan apa itu Borneo Comrade, apa yang Borneo Comrade buat dan sebagainya. So, sekarang ni saya yakinnya masyarakat kita masih lagi ramai yang tak tahu berkenaan dengan isu stateless ni. Jadi mungkin salah seorang daripada korang boleh ceritakan sejarah ataupun kenapa isu ni terjadi supaya orang kita punya penonton lebih faham lah. Okay, first kita kena faham apa maksud stateless. State maksudnya negara, less maksudnya tak ada. Maksudnya orang yang tak ada negara. Macam mana orang tu tak ada negara? Kalau kita ikut undang-undang, maksudnya orang itu tak ada kerakyatan, tak ada kewarganegaraan di mana-mana negara di dunia ini. Bukan orang Malaysia, bukan orang Indonesia, bukan orang Thailand, bukan orang Filipina. So, tadi kita cakap pasal stateless di Sabah. So, kenapa ada ramai orang stateless di Sabah? Especially dekat area pantai timur macam Sempona, Lahad Datu, Tawau. Sebab masa tu kalau kita tengok peta antara Malaysia dengan Filipina, especially dekat Sabah dengan kawasan selatan Filipina, antara Malaysia dengan Filipina itu satu laut yang sangat besar. Dan dekat laut tu ada sekumpulan penduduk. Penduduk ni memang duduk dekat laut. Namanya Bajau Laut. Dia berbeza dengan orang macam orang kita yang duduk dekat lantai. Lantai ni macam rumah pada kita, tapi laut tu rumah pada dorang. So sebab tu dorang memang asal lahir di laut, duduk di laut, dan semua ni tak ada masalah. Sebelum British dan Sepanyol menjajah Sabah dan Filipina, dan lepas dua kuasa penjajah barat ini menjajah Sabah dan Filipina, diorang buat satu sempadan negara. Dan sempadan negara ini langgar rumah diorang. Sebab diorang kan duduk dekat tengah laut kan. Jadi so diorang tu duduk tengah-tengah sempadan tu macam tu. Jadi sebelum sempadan semua tak ada masalah sebab itu rumah diorang. Tapi lepas kita langgar diorang dengan sempadan, jadi diorang macam confused. Kiri ke kanan? Nak jadi orang Sabah atau orang Mindanao contoh. Jadi itulah sebab diorang stateless. Dan selepas Sabah dimerdekakan, memang masa itu kerajaan cuba mendaftarkan semua jadi rakyat Malaysia. So Malaysia yang take inisiatif untuk bawa dia. Malaysia yang take inisiatif untuk daftarkan penduduk. Cuma sebab masa tu diorang masih dekat laut. Dan masa tu ada masalah pengangkutan. Jadi susah kerajaan Malaysia ataupun penduduk laut, maksudnya Bajau Laut, nak mendaftarkan diri ataupun kerajaan mendaftarkan orang. Dan sebab itulah masalah stateless disambungkan sampai hari ini. Sebab moyang diorang tak daftar dan dia lahirkan anak, lahirkan cucu, semua ini juga stateless. Dia stateless bergenerasi. Dan sebab itu kita ada satu kampung yang stateless dekat Sabah sekarang. Okay, so macam mana pula daripada segi kawasan hotspot? Maksudnya dekat Sabah lah kan tadi cakap, Sabah tu dekat kawasan mana yang paling ramai masalah stateless ni jadi? Macam tadi aku ada terangkan dekat pantai timur. Contoh, Sempona, Tawau, Lahad Datu, ada juga dekat belah KK, Kota Kinabalu. Sebab apa hotspot ini bukan ditubuhkan tapi diwujudkan? Sebab
contoh kalau kita tengok sejarah manusia, sebelum kita settle down di satu bandar ataupun satu kampung, kita memang hidup nomad kan. Kalau kita tengok orang yang beratus tahun sebelum ni, diorang kan akan berpindah randa. Betul. Kalau tempat ni dah tanah tu dah tak subur, dia pindah ke tempat lain. Benda sama juga berlaku pada orang bajau laut. Sebelum ni diorang duduk dekat laut, sekarang dah nak pindah ke darat. Dan lepas orang pindah ke darat, pindah ke Sabah, ke Malaysia, diorang memang duduk satu kampung lah, sebab itu macam set kita kan. Jadi, macam kawasan lain dah tu. So dan itu sebab wujudnya kawasan yang orang panggil kawasan hotspot, tapi bagi aku itulah perkampungan bajau laut. Itulah tempat yang orang hidup, berkahwin, beranak dan menjalankan kehidupan seperti biasa. Walaupun tak berapa biasa sebab kita masih belum iktiraf diorang sebagai rakyat Malaysia. Sebab saya ada juga macam curiosity lah. Apa sebenarnya kesan yang mungkin kalau korang yang memang kerja dekat ground mungkin nampak lah. Apa sebenarnya kesan tak ada documentation IC ni semua dekat mereka, ataupun daripada aspek negara dan masyarakat sendiri, daripada semua lah. Maksudnya bukan banyak affected kan. So macam mana dari segi kesan tu? Banyak kesan dia, sehingga kan ada beberapa kajian meramalkan bahawa jika isu tanpa warga negara ataupun isu stateless ni tidak dibendung, tidak diselesaikan secara politik maupun secara sistemnya, dia akan menjadi bom jangka. Dia akan meletup bila-bila. Okay, sebab apa je macam tu? Kalau saya buat awal kerja ni seawal tahun 2018, waktu tu kalau kita baca kajian, angkanya di Sabah lah khususnya menganggarkan 500,000, NGO Ganos, gabungan NGO Sabah 800,000, angka orang tiada negara ataupun stateless di Sabah. Tahun ini 2023, setelah 5 ke 6 tahun, ada kajian menganggarkan 1 juta orang tak stateless dekat Sabah. 1 juta dekat situ sahaja. Dekat situ sahaja. Populasi rakyat Sabah adalah sekitar 3.8 ke 3.9 juta. Maksudnya 1/3 rakyat Sabah adalah orang yang tiada dokumen, orang yang tiada negara. Dan angka ini juga pernah disebut dalam parlimen. Adalah perbahasan di antara MP tertentu. Jadi, dia sangat besar kan? Baik, 800,000, 500,000, 800,000 dan tahun ini 1 juta. Maksudnya dia membesar. Okay, sebab apa dia membesar? Banyaklah isu-isu sosial, perancangan keluarga dan sebagainya. Jadi, kesannya paling teruk adalah kepada individu itu sendirilah. Macam mana kita sebab kita ni, kita lahirkan terus lahir kebetulan Melayu, takdirnya Islam, ada dokumen, boleh masuk sekolah dan sebagainya. Kita tak tercapai di akal. Macam mana hidup tak ada dokumen. Tapi untuk orang yang tidak ada apa-apa ni, dia tercaburnya hak asasi dia tu. Dirampas hak asasinya. Tidak boleh ke sekolah, seawal 8 tahun, 9 tahun bekerja. Kalau perempuan dah balik, dipaksa kahwin, pelacuran kanak-kanak dan pelbagai lagi lah isu-isu. Jadi kesannya adalah kepada individu tu. Apabila individu tu pun kita tidak mampu mewujudkan masyarakat ataupun manusia yang sejahtera, jadi kita tak bolehlah nak mewujudkan masyarakat yang harmoni, yang kiranya yang baik-baik, yang orang kata yang bertamadun misalnya. Contohnya kalau Hanani pergi ke Semporna, isu sampah kritikal. Selain pada masalah pengurusan sampah lah. Kalau pergi, kanak-kanak berbaringan setaraf dengan anjing jalanan. Tidak ada rasa manusiawi dalam diri kanak-kanak dia sendiri. Entah-entah dia pun lupa dia tu manusia. Kalau kita kan nampak anjing jalanan, kita nampak, apa ni kotor. Tapi begitu juga bayangannya untuk kanak-kanak di situ. Jadi masyarakat pun dah menganggap itu normal. Oh, biasalah kanak-kanak baring di situ. Tak ada apa-apa juga macam tu. Jadi itu tidak normal kan. Jadi masyarakat yang prihatin, yang manusiawi, sehingga kan perkara itu dianggap normalisasi. Contohnya macam Semporna sangat terkenal dengan pelancongan yang cantik. Tapi kenapa fasiliti ini tidak bagus? Sebab ada orang kata tidak bayar cukai. Ada orang kata tidak diuruskan dengan baik. Tapi sebenarnya sebab masyarakat itu sendiri tidak diperkasakan. Macam tadi Yap cakap tentang kawasan hotspot. Memang kalau ikutkan banyaknya orang tanpa negara ini di pesisir pantai sebab mereka bergerak dan sebagainya. Tapi kita kena lihat juga macam mana kefungsian mereka ini. Fungsi mereka ini adalah
lebih kepada perikanan. Pada awalnya dulu mereka yang menjaga terumbu karang, mereka yang menjaga lautan kita, tapi sekarang mereka yang dihalau-halau keluar. Jadi kita punya alam sekitar pun tidak terjaga. Jadi kesannya orang yang tiada dokumentasi ni tidak terhad kepada individu itu, dia merebak kepada keluarga, masyarakat dan apatah lagi negara untuk menguruskan, sebab sehingga sekarang tiada data yang solid yang dikeluarkan sendiri oleh kerajaan kita berapa angka sebenarnya ini. Jadi apabila tiada data, bukannya kita nak mengangkakan mereka, tidak, tapi maksudnya tidak ada bukti yang kukuh bahawa isu ini adalah isu kritikal. Yang ada adalah berdasarkan anggaran atau bancian, berdasarkan kajian-kajian dan jurnal-jurnal yang ahli akademik. Maksudnya 1 juta tadi tu pun survey anggaran kajian juga oleh NGO, oleh ahli akademik, begitu. I see. So ni saya nak tanya jugalah, penerimaan masyarakat dekat situ berkaitan dengan golongan-golongan stateless ni macam mana hakikat dia? Penerimaan. Kelebihan Borneo Comrade adalah sekolah kami dalam komuniti. Jadi kami berjiran lah kalau hanya pergi sekolah kami tu, sekolah atas air dekat dalam kampung-kampung. Jadi di tengah rumah-rumah tu convert dari rumah. Ya, juga dari rumah. Jadi macam pertamanya itulah kenapa kita dekat dengan komuniti, sebab kita mahu mobilisasi. Sebelum buka sekolah pun kami tanya, makcik okey ke kalau ada sekolah di sini? Mungkin bising, mungkin diganggu sedikit. Okey boleh. Jadi dari situ adanya kepercayaan. Jadi setakat ni sampai sekarang lah, kalau dulu mungkin lah orang macam pelik kan, siapalah dia orang ni, orang luar masuk kampung. Tapi okey lah kan, kalau yap Cina pun maksudnya dia nak angkat Korea kan. Itu maksudnya penerimaan orang-orang stateless ni terhadap orang luar lah. Betul, macam dia pandang orang luar ni as macam antara komuniti dia jugalah macam tu. At first mungkin diorang akan rasa macam curious. Mungkin kita akan salah anggap diorang ni macam ada bermusuhan dengan orang luar. Tak, dia cuma curious. Contoh macam aku pergi sana. Dah seminggu aku scam diorang, aku dari Korea. Diorang pun percaya. Aku dia ya. Macam tu kau gula-gula kata. Jadi maksudnya diorang tak ada bersangka jahat ataupun tak ada pemikiran yang macam diorang ni ancaman. Tak, diorang cuma rasa curious. Dan lepas diorang dah selesa dengan kita sebagai orang luar, diorang terimalah kita sebagai sebahagian daripada komuniti diorang. Sebelum aku balik pun diorang macam ada yang sedih, aku pun sedih, diorang pun sedih sebab kita dah macam satu komuniti, satu keluarga. Kalau penerimaan masyarakat Sabah sendiri, masyarakat Sabah yang memang ada IC apa semua tu terhadap golongan-golongan ni macam mana pula? Sabah besar, luas sangat. Jadi penerimaan mungkin berbeza mengikut kefahaman politik, mengikut kesedaran, sebab ramai saja orang di Pantai Barat, maksudnya di belah KK, belah Ranau, belah Telupit ini belum pernah ke Pantai Timur. Belum pernah masuk ke sebelah sana, ke Semporna, Sandakan, sebab mereka tidak faham. Jadi mungkin adanya persepsi berbeza. Tapi sepanjang kita buat dari 2018 dulu, orang akan terkejut apabila melihat NGO ataupun organisasi ataupun kolektif dari Pantai Barat pergi ke Pantai Timur. Waktu pertama kali orang nampak pangrok sulap. Macam orang nampak pakos macam mana? Maksudnya apa tu? Pakos Trust, Parok Sulap adalah kolektif seni. Pakos Trust adalah NGO yang memfokuskan kepada orang asal Sabah. Jadi mereka adalah organisasi besar lah kalau di Sabah ni. Jadi mereka sendiri yang pergi ke Semporna untuk berkongsi ilmu dengan anak-anak di sana. Maksudnya wujudnya penerimaan. Dan juga itu pun datang setelah beberapa tahun kemudian. Jadi nak cakap penerimaan ini kalau kita nak generalisasikan tidak adil lah. Yang tidak terima tu mungkin belum faham kenapa orang tidak ada dokumen. Tapi setakat ini orang yang mengenali Borneo Comrade, orang yang tahu, orang nampak hasil pendidikan itu, orang boleh kata, saya boleh kata orang terima dah, in fact menyokong. Kayak ya, contoh ada yang kata budak-budak stateless ni suka baling batu ataupun suka meludah dekat kereta yang tak nak bagi duit pada diorang. Tapi kalau kita fikir, sebab budak-budak stateless ni tak pergi sekolah. Dan dia tak pergi sekolah, tak belajar pendidikan Islam, pendidikan moral. Dan ibu bapa pun tak pergi sekolah. Macam mana kita harapkan diorang ni se-civilized macam kita ataupun setamadun macam kita. So dan aku nampak lepas Borneo Comrade ataupun sekolah alternatif ditubuhkan, ada pelajar-pelajar yang stateless. Aku tak nampak diorang ganas. Aku tak nampak diorang ni macam apa yang diwawahkan. Diorang ni baik. Lebih baik daripada kita.
Okey, apa ni sangat menarik sebenarnya. Okey, ni sebelum commercial break ya, saya nak tanya sikit je, apa yang sekolah alternatif ni ajar dekat diorang sebenarnya? Kami ni kalau kami lah cikgu-cikgu akan panggil kami sekolah berhambur. Apa-apa kami ajar. Sebab kami percaya di sekeliling kita adalah pendidikan. Tapi core-nya, asasnya adalah pendidikan dasar, iaitu pendidikan mencegah buta huruf, membaca, menulis, mengira. Asasnya subjek bahasa Melayu dan matematik lah. Di samping itu kita ajar juga pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kemanusiaan, yang mana mereka akan terorganisasi membuat projek-projek yang kembalikan diri mereka kepada komuniti. Juga pendidikan berdasarkan kemahiran, bertukang, menjahit, menulis, segala benda lah yang sebab untuk mengasah mereka punya skill. Sebab kita kena realis yang mereka ni bukannya yang akan dibayar secara bermaruah apabila bekerja. Macam kita paling-paling 1,500 kan gaji minimum. Mereka masih lagi ditindas dengan RM400 sebulan, dengan kerja 12 jam sehari. Jadi dengan kelebihan ataupun skill yang mereka ada itu, mereka boleh sekurangnya demand gaji lebih. Dan kita ada beberapa living proof lah. Dan segala bentuk pendidikan yang boleh ditukarkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pelajar, itu adalah pendidikan dekat sekolah alternatif. Jadi boleh jadi satu hari tu pelajar datang untuk duduk, kita buka satu topik, kita diskusikan saja. Orang mungkin nampak kita sembang-sembang. Tapi di situ pelajar belajar memberi ruang untuk orang bercakap, pemikiran kritis, menerima idea, berbahas dengan baik. Jadi itu juga adalah dasar pendidikan lah di sekolah alternatif. Faham. Jadi tak apa. Lepas ini kita akan, sebenarnya saya nak tanya berkenaan dengan pengalaman, tapi tak apa, kita akan pergi ke segmen 3 nanti kita akan tanya berkenaan dengan pengalaman korang sendiri dekat ground. Jadi kita kembali selepas ini dan kita berehat seketika. Cepat makan. Okey. Kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang, PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Marilah kita beri sebanyak, ramai-ramai kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya untuk segmen yang ketiga bersama dengan tetamu saya, masih lagi Yap dan juga Shakila untuk membincangkan isu berkenaan dengan stateless child di Sabah terutamanya. Jadi sekarang ni saya nak tanya kepada Yap dan juga Shakila berkenaan dengan pengalaman korang kerja dekat ground, macam-macam jenis manusia korang jumpa. So mungkin ada pengalaman yang korang boleh share dengan penonton kita. Okay, antara pengalaman yang aku ingat tu, aku robohkan jambatan. Kita kena cakap pasal benda ni. Kenapa tu? Okay, bagi aku benda ni sangat menarik sebab lepas aku robohkan jambatan, reaksi penduduk tu sangat penting. Sebab lepas aku robohkan jambatan, dekat mana tu? Boleh tahu tak dekat mana? Sorry. Konteks je ni sebab perkampungan ni kat atas air. Okay. So atas air dia disambungkan dengan jambatan. Jambatan ni sambung dari darat ke rumah penduduk. So on the way ke rumah penduduk, sebab jambatan tu dah macam rosak dan tak dibaiki. Pakai kayu Pakai kayu, ya, tak dibaiki. Kan macam tak kisah kan, tak dibaiki. Jadi masa aku pijak, dia tiba dia roboh. Dan roboh memang nasib baik, masih hidup lah. Nasib baik masih hidup. Berjatuh dalam laut lah maksudnya. Dalam laut. Okey. Dan aku pun diselamatkan sebab aku dah tak boleh berenang, diselamatkan. So, tapi insiden ni aku teringat sesuatu. Jambatan tu rosak sebab dia tak dibaiki. Tak dibaiki sebab ada seorang yang duduk di kawasan sana, dia sakit. Dan bila kita baiki, bunyi macam memaku tu akan buat dia macam gila. Dan benda ni aku teringat sebab dia sakit. Dan dia terpaksa duduk di rumah sebab dia tak boleh pergi hospital. Sebab dia tak ada IC. Dia bukan warga negara Malaysia. Walaupun dia dilahirkan sini, walaupun dia identify as Malaysian, tapi sebab dia tak ada IC, dia tak boleh pergi hospital. Itu satu masalah. Dia tak boleh pergi hospital, jadi orang tak boleh baiki jambatan. Second, sebab ni sebenarnya ni kerja infrastruktur. Kalau untuk kita di kampung kita dah rosak, kita call YB, call JKR. Tapi diorang tak ada IC. Siapa diorang nak call? Jambatan rosak pun sendiri kena baiki. Dah lah miskin, dah lah dapat gaji 300-400 sebulan. So benda ni sangat
bagi impak yang sangat besar pada aku sebab satu insiden ni sebenarnya dah rangkulkan semua masalah yang dihadapi oleh orang yang tanpa negara. So ini antara pengalaman yang bagi aku sangat-sangat bagi impak yang sangat besar. Yang Yap robohkan ni jambatan utama dia orang. Jambatan yang ke? sambung ke rasanya dalam 3-5 rumah. Oh, Bukan yang tu. yang utama. Jambatan lorong lah. Jambatan lorong. Kalau utama rasanya dah diburu kot. Tapi kan, so apa solution kepada masalah roboh? Solutionnya, kita harus iktiraf pun ini. Sebab kalau contoh roboh sebab tak boleh baiki sebab ada orang sakit yang tak boleh pergi hospital. Dan tak boleh pergi hospital tu satu masalah. Tak ada akses pada perkhidmatan kesihatan dan tak ada akses pada YB, tak ada akses pada JKR. Dan satu lagi, tak ada akses pada pendidikan. Sebab kita perlu pendidikan untuk merawat seseorang. Jadi contohlah, hari masa tu aku dekat sekolah autentik. Kan kita sebagai pengunjung kita suka tanya budak-budak apa cita-cita korang. Tapi lepas tu aku dah tak tanya sebab aku tahu benda ni tak baik. Kenapa? Contoh aku tanya seorang, dia nak jadi lawyer. Seorang dia nak jadi saintis. Seorang nak jadi ustaz. Seorang nak jadi doktor. Tapi kita tanya, kita macam oh hebatnya budak-budak ni ada cita-cita. Tapi lepas kita fikir, bolehkah diorang capai cita-cita diorang? Walaupun serajin diorang cuba sedaya upaya pun, bolehkah diorang capai cita-cita tersebut? Kalau kita boleh, tapi diorang macam mana? So bagi aku, inilah pengalaman-pengalaman yang sangat beri impak sangat besar pada aku. Dan aku nampak kalau kita tak boleh selesaikan isu ini, banyak lagi kanak-kanak yang akan dilahirkan ataupun kanak yang hidup sekarang, dia ibarat macam tak ada masa depan. Ataupun lama-lama lagi diorang tak berani bercita-cita lagi. Dan benda ni sangat tak baik. Dan dia macam kita telah menidakkan hak orang lain. Apa dengan Syakilah? Syakilah mungkin pernah robohkan rumah orang. Ya. Sebenarnya ya pernah terroboh, pernah pergi rumah komuniti. Ya betul, sebab dia kedengaran memang kelakar lah. Kita pergi rumah komuniti tu sebab dia orang jemput kahwin. Okey, bla 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 bla. Rumah tu roboh sebab terlampau ramai kapasiti je. Bahaya lah boleh kombat ni. Kalau jemput je. Maaf komuniti tu. Ya, tapi sebenarnya macam mana aku boleh pergi Sabah kan? 2018 waktu tu tengah mengajar pelarian di Kajang. Jadi waktu kita biasalah jumpa kawan-kawan, jadi datang satu terdengar perkataan stateless. Macam apa benda stateless ni? Jadi lepas baca-baca, oh tahu ada Borneo Comrade dekat Semporna. Jadi untuk faham, aku pergi sendirilah. 2018 untuk pergi sendiri untuk faham isu ni. Dan pengalaman waktu tu macam wow. Ada ya begini dekat Malaysia macam tu. Jadi dan selepas aku balik 5 hari tu memang sesuatu perkara yang menginsafkan lah. Dia fikir macam kita tidak boleh tengok sajalah benda ni. Jadi selepas 5 hari tu aku beli lagi tiket untuk pergi lagi. Dan sehinggalah Borneo Comrade kata mahu tak kita sama-sama kerja untuk buat benda ni. Dan sehingga sekarang lah aku kerja dengan Borneo Comrade. Jadi pengalaman sebenarnya banyak. Kalau ikutkan dengan komuniti, terutamanya kanak-kanak, ibu bapa mereka, jiran-jiran. Tapi sebenarnya melihat yang pengalaman bermakna adalah melihat tumbesaran mereka. Kalau dulu kan mereka pergi ke sekolah dengan kotor, dengan tidak tahu apa, dengan cakap yang terjerit-jerit. Tapi kita nampak kesan pendidikan itu menukarkan kepada benda yang baik. Kalau dulu punyalah orang-orang komuniti ini, mereka ni pandang diri mereka tak ada nilai. Maksud tak ada nilai, mereka tahu mereka ni orang asing, mereka ini rendah sampai kan mereka tak nak makan sekali dengan kita. Contohlah kita makan macam ni, marilah makan sekali. Tidaklah, kami kotor. Macam tu dia punya merendahkan mereka. Kami fikir kenapa sampai macam tu sekali? Sebab mereka ni dilayan golongan, bukan kelas kedua lagi, kelas yang paling bawah. Jadi dekat sekolah kita bagi tahu, oh kat sini semua sama. Walaupun kami ni cikgu, kamu tu pelajar, kita ni kawan. Kita boleh makan sama-sama. Pinggan kita boleh kongsi. Jadi benda itu ditukarkan. Jadi sampai sekarang pun nampak tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak tu. Benda yang pengalaman menarik juga, baru-baru ni ada pelajar kami, dia sangat malu ya untuk ke depan sampai kan kalau nak membentang tu dia menangis. 10 minit depan tu menangis sebab takut. Social anxiety. Ya. Dia tak berani nak cakap sebab dia rasa sangat rendah diri.
Tapi dia dah convocation baru-baru ni sebab adanya proses pendidikan tu, malahan dia yang membentang, dia yang membuat persembahan dekat depan. Jadi pengalaman-pengalaman manis, pengalaman-pengalaman kejayaan ini apabila dikumpul-kumpulkan, membuatkan kita lagi mahu untuk bekerja, untuk berbakti dekat sana. Jadi dan kalau kita nak bercerita, orang yang tidak pernah ke sana mungkin tidak dapat gambaran. Sebab tidak ada tempat yang sama di Sabah itu seperti di Semenanjung untuk menggambarkan betapa teruknya fasiliti, betapa teruknya komuniti. Bukan komuniti itu teruk tidak, tapi mereka hidup dalam keadaan yang tidak bagus. Akses airnya, akses elektriknya, akses kanak-kanak nak main je. Macam kampung bangun-bangun yang Yap sebut tadi, bertanya Yap dekat mana mereka main? Dekat kubur. Dekat kubur. Kawasan perkuburan tu, itulah kawasan permainan bagi kanak-kanak tu. Sebab jadi, kalau diorang nak main dekat dekat area bandar, orang tak suka diorang. Jadi satu-satunya tempat, satu kawasan lapang yang diorang boleh main, kubur. Kubur diorang sendiri. Jadi melihat pengalaman itu memang memberi satu pemikiran dan juga satu push factor lah, tekanan untuk kita boleh buat yang lebih baik untuk komuniti ini. Mereka tidak tahu sebab mereka tidak ada akses pendidikan sebelum ni. Jadi dengan pendidikan yang mereka ada, boleh mengubah sekurang-kurangnya diri dan komuniti mereka. Macam itulah. Faham. Jadi sebelum tu kan saya nak tanya dulu, sekolah alternatif ni ada berapa cawangan ke ada satu je center? Ada 3. Setakat ni kita ada 3 di Semporna, Tawau dan Kota Kinabalu. I see. Okey. Ni sikit je sebab kita tahu korang pun mungkin agak impossible untuk cater semua kanak-kanak tu kan. Jadi macam mana pula untuk kanak-kanak yang tak dapat this kind of pendidikan? Adakah mereka bekerja macam mana condition dia? Okey, kami selalu memberitahu pada pelajar bahawa sekolah ini bukan sekolah cikgu, sekolah kamu boleh gunakan ruang ini untuk komuniti. Dan kedua, ilmu-ilmu yang dia ajar dekat sekolah ini adalah untuk pembebasan. Maksudnya mereka balik kepada komuniti, mereka ajar. Dan banyak kali kita dengar pelajar kami kongsi, cikgu semalam anak jiranku datang bawa buku. Jadi sebenarnya mereka ni lah ejen-ejen perubahan. Bila mereka balik kampung, mereka lah yang mengajar kepada jiran-jiran mereka, kepada kawan-kawan mereka yang tidak dapat pergi ke sekolah. Dan Kesatuan Pelajar Sekolah Alternatif pernah membuat program dan projek yang mereka jalankan sendiri, namanya Sekolah Pemulihan GAM. Mereka panggil kanak-kanak di sekitar pekan, mereka bawa pergi ke sekolah, ajar asas memurus gigi, asas memotong kuku, asas kebersihan lah, dan juga pendidikan yang gembira. Belajar secara macam menyanyi, yang boleh beradaptasi dengan kanak-kanak jalanan ni. Dan semua itu di bawah seliaan ataupun mereka koordinasi oleh Kesatuan Pelajar sendirilah begitu. Saya first time dengar ada that kind of initiative. Benda tu apa ni, kita rasa kalau kita yang duduk dekat Semenanjung ataupun kononnya civilized ni kan, kita rasa macam adakah ajar benda ni, tapi sebenarnya benda tu sangat crucial untuk diorang. Sangat, betul. Okey, tak apa. Selepas ini kita akan bercakap dengan lebih mendalam, terutama sekali berkenaan dengan NGO korang. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana, kita berehat seketika sebab kami nak makan. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubilee Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600. Ya, satu box dengan box ini cuma 2000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita. Dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini, kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4. Ya, terima kasih atas kerjasama semua. Baiklah, bertemu lagi bersama dengan saya untuk segmen terakhir Kirana, dan masih lagi bersama dengan saya Yap dan juga Shakila untuk tajuk Stateless Child di Sabah. Okey, jadi untuk segmen terakhir ni kita nak tanya, tadi sebenarnya Yap dengan Shakila dah cakap panjang lebar berkenaan dengan sekolah alternatif. Tapi apa inisiatif-inisiatif lain yang Borneo Comrade buat ataupun NGO-NGO lain yang korang tahu buat untuk masalah, untuk selesaikan masalah? Dia tak boleh lah nak selesaikan kan, tapi untuk cater stateless child di Sabah ni macam mana? Okey, kalau rakan-rakan organisasi ataupun CSO, NGO memang banyaklah di Sabah ni yang memang fokusnya kepada kanak-kanak, kepada
undocumented ataupun stateless. Banyak cabang lah, mereka ada buat pendidikan, mereka membuat sekolah alternatif juga, ada yang fokus kepada kesihatan, ada yang fokus kepada legal, kepada undang-undang yang mana mereka nak memohon tapi mereka tak tahu ada NGO yang khusus untuk itu. Dan kalau macam dan kita saling mendokong lah antara satu sama lain, sebab pada akhirnya kita memerlukan kan, kalau contoh berlaku apa-apa yang di Sabah misalnya, ada sekolah yang mahu ditutup, sekolah yang diganggu oleh autoriti atau diintimidasi, kita akan bersolidari티 lah, bersetia kawan. Memang perkara itu pun masih dan sedang berlaku. Dan kalau Borneo Comrade sendiri, dan ini apabila ramai stateless ni dan banyak organisasi, jadi kita terfikir berdasarkan analisis di lapangan kan, kenapa berlakunya perpecahan ataupun ketidaksatuan dalam kalangan bukan NGO tapi orang-orang stateless sendiri. Sebab mereka sendiri tidak diajar untuk berpersatuan. Mereka tidak tahu organisasi itu apa. Mereka in fact malahan mereka tidak tahu hak itu apa. Sebab mereka merasakan mereka ini tidak punya apa-apa. Dicakap mereka ini pendatang, mereka mengaku pendatang. Dicakap mereka ini orang luar, mereka mengaku, macam saya kongsikan tadi, punya rendah mereka menganggap diri mereka makan pun tak nak sekali. Sebab mereka ni tidak ada apa-apa. Jadi selain pada pendidikan, kita fikir pentingnya ada kesatuan yang menyatukan orang-orang stateless ini. Dan sebab itu di sekolah alternatif kita bermulalah antara inisiatif Borneo Comrade adalah bukannya kita memulakan, kita beri kesedaran pendidikan, tetapi pelajar-pelajar kita sendiri menubuhkan kesatuan pelajar sekolah alternatif. Dan dari situ kita akan mereka mengukuhkan, mereka masuk ke komuniti, mereka membuat program diorang bermesyuarat, berdiskusi, dan dari situ mereka akan menubuhkan kesatuan stateless mereka sendiri. Mereka akan menggabungkan beberapa kawan-kawan mereka macam di sekolah alternatif Tawau, sekolah alternatif KK, sekolah Cahaya Society di Sandakan, Pemimpin Iklim Mabul misalnya, dan juga Iskul Samajala Omadal dan beberapa NGO lain. Kita bergabung dan stateless inilah di bawah kesatuan mereka akan menuntut sendiri, mereka akan bercakap sendiri bagi pihak diri mereka. Selain itu banyak jugalah NGO buat inisiatif dan kebanyakannya adalah kesedaran dan kita limit kita ni tak ada duit, tenaga kerja pun sikit, makin lama makin masa tenaga pun makin kurang. Jadi apa yang kita mampu tercapai, jadi kita mengikut apa kapasiti mereka dan berdasarkan kepakaran NGO masing-masing. Saya percaya yang kebanyakan NGO bukan sahaja Borneo Comrade sebenarnya dah lakukan yang terbaik untuk tolong mereka, tapi daripada segi macam korang as NGO sendiri kan, apa sebenarnya cadangan yang korang boleh cadang kepada kerajaan, especially untuk apa yang perlu dilakukan untuk selesaikan isu stateless child ni sebenarnya? Aku tengok aku ada seorang, bagi aku kawan lah walaupun dia pelajar aku masa dekat sekolah alternatif. Namanya Omar Albin. So Omar Albin ni bagi aku dia sangat pintar. Sebab masa tu dia pernah tidur dekat sekolah dan kami pun sembang sampai tengah malam. Dan kami sembang banyak isu. Contoh macam banyak isu, banyak ilmu, dan boleh nampak dia ni sangat pintar. Dan tapi lepas dia dah habis belajar di sekolah alternatif dan dia nak bekerja, tahu tak apa pekerjaan dia? Dia bukan cuma lah, tapi option dia sangat kurang. Jadi dia telah jadi seorang waiter, pelayan di restoran. Gaji dia RM14 sehari. RM14 sehari. Dan maksudnya walaupun sepintar orang ni, dan kalau aku tak silap dia bagi tahu aku dia nak jadi seorang ustaz. Seorang yang jadi ustaz, seorang yang pandai. Tapi last apa yang dia dapat kerja RM14 sehari. Jadi apa harapan aku pada kerajaan? Kita nampak kerajaan hari ini ada usaha. Contohnya dia mengeluarkan kanak-kanak dari pusat tahanan imigresen dan pusat. Tapi aku memang harap kerajaan boleh fokus pada golongan yang paling rentan ini, yang kerja RM14 sehari, dan cuba selesaikan sedikit sebanyak masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian orang. Contoh, pergi ke hospital, contoh pergi ke klinik, sekolah, dapat gaji bermaruah, dapat buka bank account, dapat lesen. Diorang tak boleh memandu secara legal sebab diorang tak ada IC untuk buat lesen memandu. Dan juga hak untuk berkahwin sebab diorang tak ada, diorang tak ada IC, tak boleh berkahwin. Dan banyak masalah yang dihadapi oleh golongan yang paling rentan ini.
Jadi aku harap kerajaan boleh cuba selesaikan sedikit sebanyak masalah orang tanpa negara atau orang stateless. Maksudnya IAP mencadangkan untuk kerajaan selesaikan isu akar dia dulu, iaitu documentation. Betul, supaya boleh jalani kehidupan seperti biasa lah. Kalau bertambah sikit, kalau Borneo Comrade kami dari dulu menuntut supaya pemerintah, sebab isu ni sangat kompleks. Maksudnya memang isu kompleks, tapi dia berkaitan dengan banyak kementerian, apatah lagi perlembagaan negara, undang-undang dan sebagainya. Jadi untuk memurnikan ini adalah kami selalu mengusulkan bahawa adanya jawatan kuasa khas yang di bawah satu jawatan kuasa khas ini boleh mengumpulkan ahli-ahlinya, pakar-pakarnya dan untuk menyelesaikan isu ini secara tuntas. Pertama tuntas, kedua melihat projection ataupun bayangan 5 ke 10 tahun akan datang. Kanak-kanak ini membesar, mereka ini populasi bertambah. Dan yang ketiga adalah sementara isu ini mahu selesai, berikan ruang pendidikan. Wajibkan pendidikan untuk kanak-kanak yang berada dalam sempadan negara kita. 3 perkara ini perlu dilihatlah secara inklusif oleh kerajaan untuk mewujudkan jawatan kuasa khas dan mewajibkan pendidikan untuk kanak-kanak yang berada dalam sempadan negara kita. Saya kira macam insya-Allah benda tu dapat direalisasikan. Jadi panjang lebar tadi kita dah tahu, sekarang ni saya percaya yang penonton kita pun dah faham berkenaan dengan apa sebenarnya yang berlaku di Sabah, apa itu isu stateless child, yang dikongsikan oleh Yap dan juga Shakila. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir dan juga harapan korang serta mesej dan juga boleh promosikan social media korang dekat penonton-penonton Kirana. Social media Borneo Comrade terutamanya. Harapan aku, kita sebagai rakyat Malaysia, kita jangan lupakan golongan yang paling rentan ini. Golongan yang tak ada dokumen, tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi klinik, hospital, tak boleh buka bank account, tak boleh dapat lesen memandu, tak boleh segalanya. Tak ada buat semua. Memang aku harap kita sebagai rakyat Malaysia jangan lupakan golongan yang paling rentan ini. Dan jangan kita hentikan bersuara, hentikan fokus pada isu yang bagi aku harus diselesaikan as soon as possible. Kalau hari ini boleh selesai, hari ini kena selesai. Dan social media boleh follow Borneo Comrade di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Dia punya username tu? Cari Borneo Comrade ada dah. Borneo Lepas tu sekolah alternatif di Instagram dan Facebook. Oh, ada 2 social media yang berbeza lah. Sekolah alternatif lain, Borneo Comrade lain. Ya, dan 2 hari lepas baru je Kesatuan Pelajar mereka buat sendiri Instagram mereka. Boleh juga. Ya, baru-baru ni juga. Baru ni. Okey, untuk untuk Shakila pula kata-kata akhir. Kata-kata terakhir, terima kasih sekali lagi kerana menyebut dan memberikan ruang. Dan pertamanya kita harapan. Pertamanya kita boleh menjadi seorang manusia lebih empati dan seorang manusia lebih manusiawi. Dan saya selalu menjemput Nani, kawan-kawan semua untuk datang ke sekolah alternatif untuk lihat sendiri pendidikan kita macam mana. Untuk jangan risau kalau tak tahu nak buat apa, tak tahu nak mengajar apa, tidak perlu. Sebenarnya datang, macam saya sendiri pun dulu datang tengok dulu kan, tak ajar apa-apa pun. Jadi datang untuk tengok, untuk faham, untuk fikir. Jadi itu pun perlu sebagai kesedaran. Ayat itu kesedaran diri sendiri, dan nanti kita boleh ceritakan kepada orang-orang lain. Dan nak pinjam kata-kata kawan saya Mukmin Antang, dia kata bangsa kita satu sahaja, iaitu bangsa keadilan, dan bahasa kita juga satu sahaja, iaitu bahasa kemanusiaan. Itu dia. Wah, dia kuat lah. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Yap dan juga Shakila atas kesudian untuk hadir ke Kirana dan berkongsi kepada penonton kita. Jadi insya-Allah untuk episod yang akan datang akan ada lebih ramai lagi tetamu-tetamu hebat untuk berkongsi bersama anda semua. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye. 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 Kita makan. Okay, makan.